A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Sihat? Sihat lah, sihat-sihat orang muda lah orang kata. Sihat-sihat orang muda lah. Sihat-sihat orang muda Jadi Ustaz kat rumah. Alhamdulillah akhirnya saya sampai ke rumah Sifu Sid. Oi, Sifu saya. sahur datang semua. Kita pun terkejut lah. Tiba-tiba orang call. Sampai sekat 2 jam lagi. Lepas tu setengah jam kita sampai. Kita buat, oi. Betul ke? Tak betul ni? Tak betul lah kan. Memang betul-betul sampai lah. Mantap Ustaz. Jadi insyaAllah hari ni saya ada tetamu istimewa. Setiap minggu ada tetamu istimewa. Dia kalau tetamu dia mesti istimewa. Dan saya kenalkan Siddiq Harry. Ya betul lah. Betul ke sebutan dia Harry? Harry lah. Harry Harry betul. Masalah Dia tak masalah, Jawa. dia Jawa punya Harry. Jawa tapi boleh Harry Dia arwah atuk lah, arwah atuk. Tu cerita sikit lah boleh. Arwah atuk lah, dia askar. Jadi dia askar biasalah, dia pindah-pindah. Harry tu nama ayah? Nama ayah. So nama ayah tu kita bawa lah macam komersial lah sikit kan. Nama Siddiq Harry kan? Kalau nama Siddiq penuh? Muhammad Siddiq bin Harry Nasution. Ui. Nasution tu pun mahal juga. Padu juga. Tak nama atuk lah kan? Nama atuk? Nama atuk. Tak. Nama Harry Nasution tu nama ayah sendiri. Oh. Harry Nasution nama ayah sendiri. Ayah sendiri. Atuk Kamarudin bin Kamarudin. Oh, Jawa. Kamarudin Jawa balik. Jawa balik. Maksudnya atuk tu yang legend lah. Dia yang bagi nama Harry Nasution tu. Kalau cerita nama Siddiq Harry ni, orang kata nama Harry Nasution ni, panjang. Tak cukup ni recording. Cerita podcast ni tak habis nanti. Harry Nasution. Bayangkan So memanglah. Memang saya bawa nama Siddiq Harry lah. Kalau cek TikTok Siddiq Harry, Facebook, Instagram semua Siddiq Harry. Siddiq Harry. Senang. Jadi dah berapa lama Sid duduk kat sini? Ipoh? Kalau Ipoh ni baru kalau kat Ipoh daripada 2020 lah. Selat lepas PKP tu, dia kat sini lah orang kata masa tu. Baru dia kat sini. Okey. Jadi hari ni itulah kita nak sembang dengan Sifu Sid lah sebab nak cerita sikit titik pertemuan kita. Titik pertemuan kita di mana Sid kalau ingat? Masjid lah, masjid. Masjid Sijangkang kot tak silap. Ya, titik pertemuan. Masjid Sijangkang ke? Tapi masa tu saya duduk Sejangkang lagi lah. Cerita ni cerita kat kampung dulu masa kita kat Sejangkang. Duduk Sejangkang, pernah berulang alik, banyak kali pergi kuliah sama. Naik kuda lah, dulu kita panggil naik kuda. Kuda perang. Kuda perang pun dah tak ada lah. Itu dia Syah. Kuda pun dah tak ada. Kuda pun dah tak ada. Basikal pun tak ada, tak nampak dah. Basikal perang pun tak ada. Nak ke kuliah tu dulu kita naik motor berhujan panas betul dengan Ustaz. Kalau ingat cerita tu seronok. Kuda perang kan. Orang kata zaman jihad lah cari ilmu. Zaman jihad, Masya Allah. Sekarang pun cari ilmu, bukan tak cari ilmu kan. Ada cara dulu seronok zaman bujang saya lah. Zaman bujang Siddiq Harry. Zaman bujang saya lah. Dengan Ustaz masa tu. Okey Sid, kita nak sembang dengan Sid ni. Okay Sid, boleh tak cerita latar belakang Sid sikit? Alamak, latar belakang ni tak ada apa sangat lah. Lebih kepada insan biasa yang bekerja sendiri je. Yang orang kata minat cenderung ke arah perniagaan lah macam ni. Kata kerja sendiri. Dulu saya seorang pelukis plan. Senang kata pelukis plan ataupun kalau dekat company tu kita panggil macam designer bukan designer, apa kita panggil Ustaz? Term dia tu interior designer. Bukan, dia kerja bahagian engineering. Engineering lah. Senang kata engineering lah. Okey, so maksudnya sekolah rendah dan menengah di Sejangkang. Saya membesar memang kat kampus Sejangkang. Okey, saya lahir IC14 Saya lahir KL. Lepas tu terus duduk kat kampung. Kenapa boleh IC14? Sebab masa tu memang lahir kat KL, memang nenek ikut nenek ayah ikut arwah nenek buka kedai kat masa tu orang kata Binjai masa tu kat Binjai. Siapa orang lama dah tahu Binjai tu. Ya, belah mana? Saya pun tak pasti, saya pun kecil tu tapi yang dia cerita, yang ayah nenek cerita selalu memang kita ada dia kat area dia Tabung Haji tak silap saya. Area Tabung Haji tu. Dia ada macam food court dulu, dah roboh dah. Dah roboh. So saya memang besar KL, lepas tu pindah ke kampung Sijangkang. Memang orang kata memang solid lah daripada kampung Sijangkang. Lepas tu sampailah berkahwin umur 25 tahun. So 25 tahun dah duduk kat Sijangkang tu. Okey. Sekolah rendah menengah ada Sejangkang. Semua Sejangkang. Habis SPM gimana? SPM saya sambung melanjutkan pelajaran ke IKM Jasin. Dia sebelum Jasin saya ada kerja besut dulu. IKM juga besut. Tapi ada masalah kesihatan sebab nak kena ulang alik hospital apa semua, saya minta pindah ke Jasin.
Macam tu. So asalnya dapat besut. Besut. Lepas tu pindah ke Jasin. Lepas tu kiranya mudah je dapat. Boleh lah, maksudnya tak ada masalah. Boleh. Kau sama, kalau ada kosong kat Jasin Melaka tu, boleh. Next sem, saya 1 sem dekat Besut, balance lagi 3 sem dekat Melaka, Jasin. Dalam bidang? Bidang, kita panggil apa kalau dulu, lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan. Senang kata saya ni jurutera, bukan? Dia saya banyak lukisan mechanical. Mechanical drawing tu macam kita panggil AutoCAD tu. Siapa pernah pakai AutoCAD, barang lukisan 3D tu kerja saya lah. So pandai lah. Boleh, Ustaz. Pandai melukis lah ni? Sekarang ni dah kurang lah. Tak biasa. Tak, maksudnya dia mesti pandai melukis lah. Boleh lah. Kalau geometri tu macamnya benda-benda yang mechanical boleh lah. Daripada sketch hand, aku kata hand sketch ni sampai ke software lah. Kita boleh buat. Convert daripada lukisan ni jadikan 3D. Boleh. Macam tu. So sebelum ambil course tu memang Sidi suka melukis lah? Tak juga. Tak juga? Tak seni pun. Kiranya masuk ni baru minat lah, baru suka. Ya. So maksudnya bila dah masuk course tu, melukis tu boleh lah? Boleh lah. Tapi dia bukan yang melukis yang freehand tu. Okay. Dia macam mechanical. Lukis macam benda yang geometri, yang shape, yang yalah, tapi dia still melukis kan? Dia still melukis. Menggunakan lagi detail daripada yang freehand tu. Boleh bantai je. Betul. Saya melukis ni zaman bila ada anak ni. Sebab dia lah, ya? Baru start balik. Kita sebab apa anak-anak kita nak bagi hiburan, nak hiburan ke, nak didik dia ke kan. Betul. Kita melukis lah. So bila melukis tu, kita tengok gambar dekat internet. So kita jadi so maksudnya tak adalah teruk sangat. Excited pun je kan. Betul, tak adalah teruk sangat. Betul lah, faham. Kita faham benda tu lah. Kalau kita buat ni jadi melukis ni betul bukan senang macam tu lah. So sampai habis lah. Habis sampai bekerja, sampai sambung lepas KM Jasin, sambung diploma. Saya ambil diploma di German Mission Institute, JMI Bangi. JMI. Tapi tak sampai Jerman lah, sampai Bangi je. Tak dapat fly. JMI tak ada rezeki ke sana. Jadi saya belajar kata level education sama juga. Saya ambil produk, kalau dekat ni kita panggil, saya dah tinggal Product Design and Manufacturing. Diploma in Product Design and Manufacturing. PIDM dulu. Macam tu. Dia macam kos dia. Orang tu kata bahagian-bahagian engineering lah. Macam bahagian-bahagian masuk kilang lah, senang kata. Production parts, buat parts. Contohnya buat kaki meja macam ni ke, boleh masuk kan? Boleh pun kalau ada company yang buat meja macam ni, boleh, kita boleh join, buat drawing dia. Boleh masuk company otomotif, kereta boleh. Dulu ada pengalaman, saya ada pengalaman buat hinge, apa kita panggil engsel lah, senang kata engsel pintu kereta Proton, kilang dekat Beranang masa tu. SMI, saya ada praktikal lah, silap saya kat situ, praktikal. Tak sempat kerja lah, ada tawaran tapi saya tak ke sana. Sebab yang saya kan duduk dekat Banting. JMI tu memanglah dekat, masa praktikal tu boleh alik ke Beranang, sebenarnya itu dekat lah, Kajang semua Bangi tu. Jadi kalau bekerja, saya ambil yang dekat lah rumah lah masa tu. Saya duduk kat Siangkang kan Ustaz. So kerja dapat cari yang dekat situ lah. Maksud kerja apa? Masa tu kalau cerita kerja lepas diploma, saya dah belajar sampai diploma je. Lepas tu untuk kerja, saya kerja di Sungai Buloh. Saya kerja di syarikat Combat. Lagi jauh. Lagi jauh. Masa tu sejam mula alik lah. Mula-mula sebelum dapat menyewa sana dengan kawan-kawan. Mula alik jugalah. Bukan tadi kata ke Beranang tu tak terima sebab jauh? Itu kalau daripada Siangkang boleh tahan jauhnya. Beranangnya? Beranang. Jauh juga. Tapi sebab saya cakap tadi kan, yang saya cakap dah pindah tu, saya menyewa dah kat Sungai Buloh. Saya masa tu sewa dekat Subang Bestari. Saya duduk sana. Lepas tu balik Subang Bestari ke Sungai Buloh 5 minit je lah. 5 minit 10 minit. Lalu Kota Damansara apa semua tu. Dekat lah. Macam tu lah. Itu berapa lama kat situ? Sungai Buloh? 6 bulan kot kerja. Kejap je. Kejap je. Masa kerja jumpa belum? Masa tu saya tengah kerja tu dah nak jumpa. Masa tu ada dalam kuliah lah, jumpa Jumpa kuliah Ustaz Farid tu yang saya dah nak minta berhenti kerja masa tu. So masih kat Sibuloh lah. Dah seujung 2-3 minggu kot masa tu dah nak berhenti lah. Tapi masa tu yelah, betul lah. Tapi masa tu belum mula bisnes kan? Dah mula bisnes. Saya belajar dah mula bisnes. Kat JMI tu dah mula bisnes. Jual kasut. Jual kasut. Kasut masa tu. So kita nak masuk memang kepakaran Siddiq lah. Siddiq Harry segmen ni dah. Bisnes lah, bisnes. So
Maksudnya daripada mula belajar dah memang buat bisnes. Betul. Bisnes kasut. Bisnes kasut. Kenapa nak buat bisnes tu masa belajar? Kalau bisnes ni masa tu sebenarnya kalau ikutkan memang background tu memang arwah nenek memang ada kedai makan. Masa tu lah masa cakap masa kecil-kecil tu ayah Itu belah ayah ke belah mak? belah ayah. Belah ayah. So mereka ni ada kedai makan kat KL. Jadi masa mereka balik kampung pun masih arwah nenek masih buka kedai, tapi bukan kedai makan, tukar kepada runcit. Buka kedai runcit. Masa dekat Siangkang. So jadi orang kata mungkin jiwa berniaga tu ada. Memang ada lah, keturunan tu ada lah. Ada. Jadi arwah Acik pun ikut. Arwah Acik pun ikut berniaga. Dan saya pun pernah ikut berniaga pasar juga, berniaga bandel pun biasa. Berniaga bandel memang paling lama lah, berniaga bandel ikut kawan, Afi. Saya ikut kawan saya Afi. Ikut dia lah banyak. Masa belajar tu? Masa belajar. Dengan Abang Eddie depan rumah tu. Depan rumah saya ada bandel dulu. Kat Siangkang, kat kampung, depan rumah saya ada bandel. Sekarang lagi tak? Sekarang dah tak ada, lama dah tak ada. Saya kerja. Form 1 saya kerja bandel lah. Uish, lama. Saya Form 1 saya dah berniaga lah. Zaman sekolah, zaman Form 1 ni tahun berapa ni? 2000 berapa? Form 1 2005. 2006. 2006, 2005 macam tu lah. SPM 2009, tolak 5 berapa? 2005 lah. Betul lah, 2005. Betul lah, 2005. Okay, so maksudnya pertama keturunan lah. Yang kedua start Form 1 lah. Dah awal lah juga akhirnya. Awal lah, kira dah terdedah kepada lah. bisnes tu. Biasa, dah buka perkhemah biasa tu. Sebab masa tu si Jangkang dia belum meriah lagi kan? Jangkang tak meriah, kita kerja kat luar, berniaga kat luar. Okay, pergi pasar. Pergi pasar, ada kita berniaga kat Banting, ada yang ikut pergi berniaga Shah Alam ada. Tapi masa tu masyuk ke? Masa tu ikut orang upah lah. So masa tu janji dapat duit lah. RM30. Kita bukan kisah pun sangat bisnes kita tak kisah. Sebab kita bukannya duit sangat masa tu. Suka keluar. Budak jumpa orang baru. Kan, seronok. Saya pernah join event Ustaz. Form 3 saya join event. Berniaga 3 hari kat Expo lah. Masa tu kita panggil event skuter. Jambori. Nama dia event Jambori tak silap dekat Bukit Jalil. 3 hari 2 malam. Berkampung lah kat situ. Tidur kat kemah semua. Itu pengalaman best lah. Sebagai kita rasa Form 3 kita dah berniaga keluar ikut orang kerja macam tu. Seronok. So kalau tengok background Sid macam tu, memang sesuai lah apa yang Sid buat sekarang. Mungkin ada kesinambungan, mungkin ada related dengan kita. Kita pernah lalui lah, senang kata kan. Dulu-dulu punya. So maksudnya daripada Form 1 sampai Form 5 bandel betul. Form 5 masih berniaga. Dia memang follow bandel kawan-kawan lah. Tapi dah Form 5 tu tak adalah heavy macam Form 3 tu. Ada sikit-sikit. Ikut-ikut berniaga sikit-sikit je lah. Tapi masa tu ayah tak kisah lah, tak marah. Family okey. Lagi suka lah kita cek duit. Yelah, diorang pun background zaman tu pun juga. Kami bukanlah orang senang pun. Lagipun. So maksudnya dia tak adalah kata berhenti buat bisnes, belajar tak adalah. Tak ada kerja, ikut orang kerja ikut. Balik buat kerja sekolah. Biasa lah. Buat kerja biasa. So kalau pasar malam lah. Pasar hujung minggu. Okey, bukan harian. Kalau harian tak jadi kerja, tak ada sekolah dah. Penat juga Penat lah juga Ustaz. Kalau sebenarnya jujur cakap, saya memang respect orang yang berniaga di jalanan. Ya? Cabaran dia berbeza Ustaz. Nak ambil barang kat rumah, masuk kat van. Kat van nak keluarkan, set up balik. Lepas set up nak kemas balik. Belum musim hujan lagi Ustaz. Saya pernah berniaga kat Pulau Keri Ustaz. Sana trafik slow, maksudnya trafik tu pengunjung, pembeli kurang. Tapi effort kita tu nak turunkan baju. Sama je kan, effortnya sama je. Effortnya sama. Ramai ke tak ramai ke macam tu lah. Kita berniaga. Dalam kampung Pulau Keri. Saya pernah join sampai sana. Itulah Ustaz. Sikit sebanyak lah orang kata dunia perniagaan lah. Sampai ada zaman online 2015 yang saya start menggunakan Instagram. Zaman tu saya diploma Ustaz. Saya jual kasut. Jual dengan kawan-kawan. Lepas tu kita buka Instagram, jual kasut. Okey, kenapa kasut? Kenapa dia kasut masa tu? Kasut Ustaz, masa dia punca dia macam ni. Kita buat part time dengan geng-geng kawan rumah. Kita ada part time masa tu buat dekat event dekat Putrajaya. Kita nampak satu kasut ni, kawan-kawan rumah kita orang ni masing-masing orang biasa. Background kami orang kata orang-orang kampung lah. Jadi orang kita pendapatan sederhana lah. Jadi bila kita nampak satu kat event tu, kita tanya kawan-kawan kita, kasut ni kau ingat tak dulu kecil-kecil kita nampak ni? Kasut Nike lah. Nike MX. Nike MX. Nike Force pun lama juga kan. Nike MX cakap, rasa macam kalau nak beli ni macam mahal kan. Rasa kalau kat butik dah berapa ratus kan. Lepas tu zaman tu jual-jual kasut yang ada kopi-kopi lah. Zaman kopi ori masa tu. Tengah naik lah. Lepas tu kita tengok
ada peluang rezeki, kita ada kenalan, tidak ada kawan yang dia boleh ajar kita cara ambil barang daripada China lah. So maksudnya kita mana tahu kopi-kopi ni. Maksudnya daripada nak beli untuk sendiri pakai, dan tadi menjual. nak jual. Jadi kita nampak peluang pula. Lepas tu kan kasut Nike ni kan, ataupun apa-apa kasut, bukan satu kali hitam macam ni. Makala lama-lama. Macam. Orang pun lagi sukalah nak tengok. Jadi kita bawa lah masuk. Masa tu kita belajar lah import barang China apa semua. Ya. Jadi tercetus lah. Dia tak ada kat sini. Tak ada. Stok tak ada kat Ambil sini. kat China. So jadi bawa masuk jual lah. Macam tu jongan kawan-kawan je masa tu. So maksudnya terus besar ke apa tu masa jual kasut tu? Tak jugalah. Yelah takkan terus order Cina terus. Memang order China. Memang terus order China. Memang tak ada stok kat sini, tak ada lah. Stok kat sini kalau ni buat stok sikit lah. Taklah banyak. Tak, maksudnya daripada mula dengan kawan dulu ke kawan yang memang dah ceburi dulu? Kawan dah ceburi. Okey. Kebetulan masa tu arwah dorongkan adalah pula kenalan ni dah start niaga kasut tu. Jadi dia macam ajarlah, ada selok belok lah. Dia ada bagi macam apa, dia ada bagi kita guideline lah, cara macam mana nak beli barang. Tapi masa modal tak besar ke? Modal tak besar. Masa tu campur-campur lah. Ada jual casing. Dah tahu ambil barang China, jual lah casing telefon. Alang-alang kan? Alang-alang. Okey. Macam tu lah. Kira saya boleh ambil barang China masa tu, kira rasa dah best lah. Tapi masa tu modal berapa paling minimum? Tak banyak lah Ustaz. Mungkin kalau cerita pun tak sampai 1,000 lah Ustaz dulu. Kadang kalau dulu style ambil barang pre-order. Orang bayar dulu, kita baru order. Tak lama pula. Biasa 2 minggu lah. Barang-barang China ni shipping 2 minggu. Ya. Tu lah. Tapi sebab masa tu pun memang banyak iklan jom borong kat China. Betul. Zaman tu ramai kan zaman tu. Zaman tu 2015 start zaman tu. Macam tu lah. Jadi maksudnya yang tu yang memang serius segi bisnes lah, betul tak? Itu dah start lah. Itu serius lah tu. Peak lah. Orang kata kita dah nampak lah benda tu. Okey, masa tu macam mana Siddiq pasarkan? Pasarkan masa tu melalui Instagram lah Ustaz. Iklan dengan kawan-kawan kuliah lah. Orang kata kawan-kawan. So memang masa dah Siddiq memang main media sosial lah masa tu? Memang dah main lah. Memang 2015 kita dah main dah. Memang dah main lah. Zaman tu buat suka-suka lah. iPhone 4 masa tu. Zaman iPhone 4. Zaman tu. Dah start lah. Upload gambar. 2012. Main IG. Facebook tak sempat? Facebook kurang. Zaman tu kurang Facebook. Maksudnya dah ada. Walaupun dia dah ada. Orang lama memang main Facebook. Ya, saya dengan Siddiq beza 5 tahun 4 tahun macam tu je. Betul. Saya tapi zaman Facebook. Betul. Saya pun Facebook juga. Facebook juga. Facebook juga. Cumanya Instagram ni kan upload gambar. Dia lagi mudah. Lagi mudah lah. Macam tu Ustaz. Sebabnya Facebook dia nak penulisan kan. Dia macam leceh. Kalau Instagram gambar. So kita fikir gambar Instagram. Cari gambar macam tu lah. Tapi masa tu FB dah ada lah. Ya, Facebook dah ada. Facebook dah ada. So channel kita berniaga online Instagram. Instagram. IG. Kenapa tak fikir jual kat Facebook? Sebab dia media sosial juga. Tak pastilah masa tu mungkin kawan-kawan pun banyak IG. Orang muda lah, model. Zaman maksudnya usia Siddiq usia lah, tu memang tu tengah orang kata orang masa tu gila IG lah, Instagram. Semua buat IG lah masa tu, senang kata. Ya, walaupun contoh YouTube pun ada juga masa tu, tapi dia tak ada laptop kan. YouTube kurang lah zaman tu. Kan? Zaman tu kurang. Penggunaan media sosial pun baru nak start rasanya, orang nak search. Semua baru nak start zaman-zaman 2015 tu. Okey. Jadi mula iklankan dekat IG, personal IG. Personal IG. Personal IG. So maksudnya targetnya kawan-kawan. Kawan-kawan je sebenarnya. Geng lah. Kawan-kawan belajar lah. Kawan-kawan rumah sewa. Tapi masa tu apa fikiran Siddiq? Maksudnya kawan tu boleh je beli dekat kawan yang Siddiq jumpa tu. Oh, yang tu dia tak kenal. Tak kenal. Dia orang bukan orang JMI lah. Bukan JMI lah, luar je. Okey. Zaman tu pun tak ada orang jual. So maksudnya memang untuk pelajar-pelajar JMI lah. Betul. Zaman tu pun rasanya tak ada bersaing. Orang lain pun tak ada jual. Macam untuk circle kita, macam saya kan, saya Siddiq dekat dalam JMI tu, kita je yang ada. Okey. So memang peluang lah. Peluang lah. Jual lah. Budak-budak memang yelah student kan. Memang dia nak pakai kasut yang harga mahal berdapat murah zaman tu. Suka lah. Kumpul duit sikit-sikit, dapat lah. Tapi bukan ke, yelah maksudnya contoh kalau fikiran saya akan fikir walaupun kita dapat beli yang kopi, tapi dia tak feel macam kita beli yang ori. Betul. Mesti akan ada kita ada impian satu hari
aku boleh beli yang ori. Okey. So, tapi buat masa ni pakailah kopi. Janji dapat kaki pakai lah. Oh, jelas sebab kalau orang tengok daripada jauh, dia tak tahu pun. Tak pun. At least kalau pegang pun nampak okey je. Kalau pegang pun nampak ori je. Tapi tak tahulah tu zaman-zaman tu lah. So kiranya memang berniaga tu lah startnya. So masa tu boleh cerita tak pendapatan paling tinggi? Tak ingat Ustaz. Tak adalah nasihat pun. Nasinya kalau zaman belajar tu lepas duit makan lah. Orang lain mungkin tak ada peluang tu, tapi kita ada duit makan lah. Ada extra lah. Ada extra. Macam tu. Tapi masa IG pun tak gunakan ads berbayar? Tak ada. Siddiq memang tak pernah guna ads berbayar kan? Ya ada, biasa. Ada juga? Ada. Sekarang pun ada lah? Kadang-kadang tak ada lah Ustaz. Zaman bila tu? Lepas yang paling kuat rasanya start 2017 sampai 2020. Kuat main ads. Kat mana? Facebook dengan IG. Jual kasut dah? Jual kasut. Rasanya jual kasut last 2019 kot. Dah last lah. 2019 lah. 2018 kot. Jual kasut. Plus 2018. Lepas tu dah tukar dah jual produk lain. Tak lama. Lepas Kenapa berhenti jual kasut? Dah tak minat kot. Tukar fashion. Lepas tu masa tu shipping dah mahal apa semua. So kita cari benda yang mengurangkan kos lah, senang kata. Tak perlu modal banyak sangat. So maksudnya dah kena tukar bisnes lain pula. Bisnes lain lah. Mungkin masa tu bukan zaman dia ke apa ke. Masa dah habis belajar lah kan? Dah habis belajar, kira dah kahwin lah. Kira dah kahwin, saya start lah jual sejadah, jual hand sock perempuan tu. So kira dah start lah tu masa tu. Masih lagi di Instagram? Masih lagi Instagram. So yang titik permulaannya, kalau nak start TikTok ni lambat lagi. TikTok ni 2022 lagi. Okey, tapi kalau masa tu pasal IG, apa game dia nak jual dekat IG? Kalau IG zaman tu hashtag aku. Upload, bayar review. Gambar cantik. Gambar cantik, bayar review lah. Zaman tu orang paid review. Bayar orang paid review kedai kita. Oi, pernah viral kan Siddiq? Viral tu ada banyak dulu. Masa zaman IG? Zaman IG banyak. Contoh. Page besar lah review kita. Page besar ada yang ambil konten kita juga. Ada macam repost lah, senang kata macam repost lah sekarang. Maksudnya dia ambil gambar Siddiq lah? Dia ambil gambar Siddiq, dia kredit lah kita. Macam tu lah. Itu gambar pakai kasut? Zaman tu gambar apa? Dia bukan related dengan kasut sangat, tapi membawa kepada profil kita lah macam tu. Tak silap lah macam tu. Orang tak ingat lah zaman-zaman dulu tu kan. Tapi ada lagi kan IG sekarang? Kalau untuk kasut dah tak ada lah. Berabuk kot, bersawang kot. Sebab memang dah tak pakai. Saya kalau serius cakap, kalau untuk yang perniagaan, dah lama dah tak. Sebabnya saya dah tukar ke Shopee masa tu. Kiranya start tukar ke sejadah dengan sok tu, memang main IG tu dah tinggal. Saya banyak Shopee, memang banyak bayar ads kat Shopee je. Keyword search lah. Shopee pun ads juga? Shopee memang banyak pakai ads. Saya banyak habis ads lah kalau kat Shopee. Masa tu memang sebabnya dia tak ada konten Shopee kan? Shopee tak ada konten, just fokus menjual. Just kita menang dekat carian tu. Maksudnya orang nak cari apa? Carian sok keluar kedai kita. Kita nak dapatkan top 10 ranking ataupun top 5 ranking kat atas tu. Dia macam Google lah pula Macam Google Ads lah. Cerita macam Google Ads. Sama lah keyword. Cari keyword. Macam tu. Lepas tu habis kat situ. Kiranya dah start slow dekat. Masa tu dah dah nampak masa PKP laju jual-jual sejadah, jual-jual handsock ni. Tapi bila dah lepas tu dia dah slow. Start masuk lepas 2020, 2021, 2022 saya try masuk ke channel TikTok lah. Ni dah masuk kat TikTok lah. Start yang sejadah dah start slow, handsock slow, kita masuk kat TikTok. Masuk kat TikTok tu masuk okey. Zaman tu kita live tak ada beg kuning lagi. Kita live masa tu tekan klik link di bio. Klik link di bio. Klik link di bio ni zaman IG kan? IG. So maksudnya TikTok tiru IG juga kan? Dia tiru lah. Mula-mula tu. Dia taklah tiru orang bawa style tu ke TikTok. So macam tu lah cara nak dapat order. Orang WhatsApp kita lah. Klik link WhatsApp kita. Tapi IG masa tu dah buat video ke? IG dah ada video. Dah ada video kan? Dah ada video. Cuma ni masa tu saya TikTok tengok je macam satu peluang. Sebab masa tu ramai cakap live kat TikTok. Orang cakap ramai lah, kata pembeli ramai. Kita try lah kat situ.
Jadi maksudnya pindah daripada IG, pindah ke Shopee, Shopee pindah ke TikTok. TikTok, betul. So maksudnya ikut trend lah. Ikut trend. Lompat-lompat lah. Macam orang kerja lompat lah. Tapi kita kerja kat media sosial. Orang kata IG, Facebook, Facebook, IG. Lepas tu Facebook tak ada berniaga kan? Shopee. Facebook tak ada ads lah. Ada ads, ada page. Oh, buat juga? Buat page. Sejadah tu lah. Tahun PKP 2021 tu. Buat ads. So kalau FB dengan IG mana okey kalau ads tu? Saya kalau ads FB lah. FB power lagi. Kalau ads Buat carian interest orang kata dulu. Aku tak ingat interest pakai FB ads. Sampai dah lupa. Dah tahu setting dia kan dia kan open. Habis kalau dulu belajar macam mana? Ads tu? Masuk kelas lah. Okey. Dulu kan dia FB ads apa sipu FB ads apa tu kan. Sipu Jamal lah. Banyak lah. Najib Asadok apa semua. Oh, semua sifu belajar ya. Datuk Azizan tu masuk kelas dia. Kelas 1000 tu pernah masuk. Kelas 1000 dia pun pernah join. Ya. Pernah. Datuk Azizan dulu. So berbalik lah. Alah dia benda tu. Dia sebenarnya skill dalam tu. Skill dalam kelas tu. Network lah, Networking lah. Kita seronok tengok orang yang semangat sama-sama berniaga dengan kita. Macam tu je lah. Okey. Kemudian pindah ke TikTok 2022. So memang lebih dahsyat daripada yang sebelum ni lah. Dulu tu awak cakap macam mana lah. Dulu kita dimomokkan TikTok ni tempat orang joget Ustaz. Kan? Apa ni tempat maksiat lah. Macam tu lah konon lah. Sebab tu orang agama pun lambat masuk TikTok. Lambat masuk. Habis tengok sekarang ustaz-ustaz semua live kat situ sekarang. Kita sebenarnya bersalah. Kita tersalah anggapan. Kalau kita masuk niat kita cara baik, akan jumpa benda yang baik. Kalau niat benda tak baik, jumpalah benda tak baik. Sama je, semua platform sama. Sama macam akan tu. ada. Jadinya kita ambil peluang lah. Saya sarankan lah kalau ada siapa-siapa kan, orang kata yang ni tajuk affiliate lah, topik dalam cerita affiliate ni, kalau ada peluang, ambil lah peluang buat affiliate. Seronok. Santai-santai kan. Siapa nak buat orang kata cari pendapatan, orang kata pendapatan sampingan, boleh. Pendapatan sampingan boleh, pendapatan utama pun boleh. Tak kisah. Siapa niat ada rezeki, ada orang kata nak cuba, orang kata nak cubalah, orang kata cuba ubah hidup ke, boleh kat TikTok ni orang kata sekarang ni. Selain kita berkonten, sambil-sambil tu kita boleh menjana juga pendapatan, insya-Allah. Kita ambil peluang lah, Dua dalam satu. Kan? Betul. So kalau kerja pun susah juga, anak lagi kita nak letak kat mana kan. Macam saya ni, kalau orang yang bekerja berniaga sendiri ni, memang saya full time kat rumah, memang full jaga anak lah. Dua orang anak kat rumah. Jadi tu saya nampak benda ni lagi satu peluang lah. Kita bekerja kat rumah sambil boleh monitor anak. Macam tu. Boleh. Lagi-lagi duduk bandar lagi lah kan. Kalau tak anak kos mahal lah, costing lagi kan. Jadi saya kira 2-3 kerja lah kat rumah, sambil konten, sambil jaga anak-anak. Buat orang kata all in one lah, kerja-kerja rumah ni. Okay, tapi Sid ni memang jenis orang yang boleh bercakap ke depan kamera ke depan orang ke? Ini sebenarnya nak cerita ni. Kalau kita dulu sebenarnya, saya ni kalau cerita boleh gempak, tapi dengan kawan-kawan kita lah. Mungkin orang lain pun pendapat dengan kita kan, pendapat dengan saya kan. Mungkin kawan kita je sembang boleh cakap kuat macam ni. Kalau dengan sembang lebat lah. Sembang lebat lah. Kita macam jadi apa kita panggil? Introvert. Introvert pun. Kalau kena present ni seram sejuk lah. Kalau kena present ni tikus lah. Kat belakang buat kan. Macam tu. Tu lah kawan-kawan pun ada jumpa balik kan. Dia kata kan, Sudik, kau macam mana kat TikTok ni boleh, orang kata boleh bercakap lah, kan? Boleh bercakap dulu kan? Tapi itulah, kita tak tahulah kan, kadang mencuba juga. Kita pun tak tahu diri kita macam mana kan. Jadi kita jump itu TikTok ni, kita cuba cabar diri. Lebih kepada cabar diri. Tapi ingat tak macam mana boleh ada sampai, maksudnya nak tak nak aku kena cuba juga, walaupun dalam keadaan. Memang ingat momen tu. Macam mana? Dulu mula-mula nak cakap pakai kamera ni, Memang kalau dah record tu, sebelum TikTok, cerita zaman sebelum TikTok, nak record, nak tekan start button tu, nak tekan, tak nak tekan. Nak record muka sendiri, tak nak. Malu gila betul. Tapi bila kita masuk TikTok ni, bukan nak cakap masuk TikTok je kena tunjuk muka, kena cakap. Tapi kita rasa benda tu macam, masa tu kita ada niat macam ni Ustaz. Sebenarnya ada niat macam ni, kita nak bagi ilmu lah masa tu konon-konon.
Masa ni dah start TikTok dah start TikTok. Masa tu kita rasa kita kena cakap. Sebelum ni Ustaz, saya buat VO, voice over. Voice over ni kalau macam siapa biasalah orang affiliate, ambil gambar produk, last sekali baru masukkan suara. Produk ni bagus, sekian. Okey, Sid masuk video TikTok dengan macam video macam tu? Betul. Voice over. Okey. Lepas tu baru kita dapat kamera. Satu nak challenge diri kita, satu nak dapat trust. Kita jual produk ni. Orang nampak kita lah promote. Kenapa? Maksudnya masa yang VO tu pun dah dapat pendapatan kan? VO dah ada pendapatan. Voice over dah ada pendapatan. Tapi tu saat tak VO pun kita nak buat pelakon depan kamera, bergigil malu. Bergigil juga. Buat sorang-sorang malu. Walaupun tak tengok pun. Kan? Gigil-gigil tu pun first video viral masa tu. 300 view. Jual plastik sampah. Zaman-zaman tu tahun 2002, siapa ingat tahun 2022 baru start TikTok Shop, bulan 7 Julai, bulan 7 Julai TikTok baru start launching beg kuning zaman tu. Mesti siapa ingat plastik masa tu. Zaman plastik sampah. Plastik sampah bertali. Hijau. Dia warna hijau kuning ke tak silap macam tu. Zaman-zaman tu. Zaman tu nak record sendiri pun goyang masa tu. Oh ya. Malu. Nak buat VO. Cakap pun suara kepit je. Jom plastik ni kuat. Cakap macam tu. Tapi benda tu proses lah. Sikit-sikit. Taklah sampai nak cakap macam sekarang ni. Tak adalah. Maksudnya benda tu proses lah. Lagi tak adalah orang kata terus. Maksudnya dari segi teknikal tu belajar daripada siapa? Kalau TikTok ni saya technically tak adalah belajar sangat-sangat. Tak adalah ambil sangat belajar ke kelas-kelas. Lebih kepada tengok video-video orang dah berjaya. Join live orang dah berjaya. Macam apa? Teacher Sofina. Siapa affiliate saya kenal Teacher Sofina. Siapa lagi yang gempak-gempak selalu? Teacher Fatin Nabila yang selalu saya follow lah. Dia kan selalu share pasal personal branding, tip semua tu. Tips-tip. So banyak join kelas macam tu lah, kelas-kelas percuma macam tu. Maksudnya ambil je tip dari orang yang diorang kongsikan tu, cuba buat. Betul. Tak semua yang ilmu kita dapat ni sebenarnya kita boleh terus praktikalkan. Sebenarnya dalam tempoh 2 tahun ni Ustaz, sejak tahun 2022 sampai sekarang ni banyak yang saya masih betulkan lagi. Contohnya macam penggunaan hashtag. Kerana saya fokus sebulan ni nak belajar hashtag, betulkan hashtag. Maksudnya betulkan satu-satu macam kita belajar kat sekolah, belajar kat universiti ada chapter by chapter. So menarik. Sekarang ni mungkin kalau orang nampak kita sekarang, nampak Sidik sekarang, orang kata ada follower, ada boleh bercakap. Dia kadang bukannya kita dapat macam ni. Sidik jujur cakap, Sidik ambil satu persatu. Kalau Sidik join live orang, kalau 10 dia cakap untuk 10 point dia cakap, Sidik akan buat 2 je. Saya akan buat 2 je. Sidik akan cakap buat 2 je. Yang lain tu nanti kita repair satu persatu. Jadi nak dapatkan satu yang bagus, praktikkan dulu 2 ilmu, sambung nanti yang lain kalau yang dah okey. So daripada satu persatu tu kita boleh mantapkan lagi lah cara kita bercakap, cara kita review, cara kita editing. Editing pun penting. Orang kata penguasaan editing video ni penting juga. Okey, jap si Fusi. Ni laju laju sangat ni. Saya budak tadika ni. Lambat sikit okey. Tak apa. Pergi yang mula-mula tu, maksudnya macam mana akhirnya Sidik berlatih bercakap depan kamera? Okey, sebenarnya kalau berlatih depan kamera ni dia sebenarnya kalau nak cerita pasal dia dah jadi kepada sudut hati dan perasaan kot. Dia jadi deep macam kita deep je macam ni Ustaz. Saya menghadapi liku-liku perniagaan slow. Okey. Perniagaan saya teruk. Okey. Lepas tu macam kita pun income lebih kurang. Okey, jap. Maksudnya si Fusid habis belajar memang terus bisnes. Tak pernah kerja. Zaman bisnes saya okey masa tu tahun 2018, 19, 20 tu kemuncak. Okey. Saya 2020 kemuncak. Selesa tu. Selesa. Memang income memang alhamdulillah masa tu. Tapi start lepas PKP tu dia turun. Ombak yang ke bawah lah. Orang kata graf tu ke bawah. Ombak macam tu terus turun macam tu. Jadinya kena buat sesuatu. Sebab tu saya cakap saya tadi pindah Shopee. Shopee pun dah okey masa tu tapi kurang kita pergi ke TikTok. Ambil peluang kat TikTok pula zaman tu. So jadinya yang macam berbalik kepada Ustaz tanya macam mana bermulanya tu. Sebabnya bila kita rasa dah terkurang nak bayar komitmen kita dah ada ni, kita rasa kita kena buat something yang beranikan diri kita, cuba keluar daripada yang ketakutan kita. Big why kita pula besar, ada keluarga kita. Jadi kita push diri kita keluar, cakap macam ni depan kamera. Jadi kalau voice over tu lama tak zaman tu video tu? Lama jugalah. Saya buat voice over lebih kurang setahun lebih lah. Uish, lama. Orang kata memang voice over lah. Orang kata cek makan. So maksudnya lama juga voice over. 2022, 2023 lama Ustaz. 2023 tahun lepas ni baru start.
Tapi masa buat voice over tu, adakah buat video tu jadi terus dapat income? Dia kalau nak cakap pasal income ni, kalau kat TikTok ni, kalau macam kita follower rendah-rendah ni, dia tak kisah sangat tau. Dia bergantung kepada dia bukan bergantung pada follower tinggi ke tak, tapi FYP tu. Dia jumlah view kita tu. Maksudnya video tu akan dinilai berdasarkan video itu. Betul. Dia bukannya bergantung kepada kita punya produk ke follower kita bukan ke. follower. Jadi so maksudnya setiap video kita tu memang ada potensi FYP ada potensi dan kita kena buat habis baik. Kita kena bagi yang sebaik mungkin. Jangan kita shoot lebih kurang. Kadang kita shoot, kadang affiliate ni kadang shoot lebih kurang tau. Tak clear produk ni macam size dia. Macam kita sebagai orang yang promote, sebagai orang kata sebagai yang buat konten ni, kita pun kena mahir juga dengan contohnya macam produk cawan ni. Apa material dia, ada tak ketahanan panas dia, sejuk dia. Maksudnya kita bukan sekadar review untuk orang kata orang beli je. Tak. Orang pun perlu tahu size dia, maksudnya detail produk tu. Orang lain perlu tahu. Berat dia contoh kan, dia kena tahu. So tak bukannya review gitu-gitu je lah, senang kata. Sini boleh bagi contoh tak? Review yang macam buat ala kadar je. Boleh? Macam mana? Slideshow. Dulu, ni berbalik kepada awal-awal TikTok Shop bermula. TikTok Shop ada tahun 2022, tak silap saya bulan 7. Masa tu, cara promote, dia ada satu tools tu, video tu dia pakai slide. Video-video yang seller bagi, kita jadikan slide je. Slide tu pun tak perlukan effort. Tekan, jadi set slide, promote tak biar kuning. Tu effortless lah. Walaupun dia senang nak buat. Senang, tapi tak convert. Dia tak convert. Dia macam tu. Jadinya kita nak tak nak, zaman orang kalau start affiliate ni biasanya saya faham, mesti kita kadang kurang untuk beli modal, nak beli produk dulu. Nak dapat free sample pun bukan senang. Dapat free sample. Lepas tu nak tak nak, kalau macam ada rezeki, ada rasa nak beli sampel, beli produk tu dulu, barulah boleh produk buat video kan. Contohnya macam dah order produk cawan ni, barulah boleh buat video minum ke apa ke, tunjukkan saiz dia ke, dia macam tu. So pada asalnya kita beli untuk barang kegunaan kita sendiri ya. Betul. Kalau boleh kita pakai produk tu, kita feel, baru boleh kita cerita melalui video. Lebih mantap video tu. So orang boleh feel sama dengan kita. Orang boleh feel sama dengan kita. Macam tu. Okey, jadi soalan tadi macam mana? Yang latihan bercakap depan kamera. Kalau latihan cakap depan kamera ni, saya mulakan dengan bagi tips dekat orang pula. Masa tu kita dah boleh buat sale sikit lah. Okey, jap. Okey. Mula Siddiq mulakan dengan voice over. Okey, video pertama yang bercakap depan kamera. Tips tu lah, bagi tips tu. Bagi tips apa? Bagi tips untuk affiliate yang baru nak join. Padahal kita pun baru join. Tapi kenapa kita berani bagi tip? Kita ambil ilmu daripada orang lain. Kita sharekan, tapi kita buat style kita lah masa tu. Okay, so maksudnya tip tu orang dah kongsikan dah. Orang dah kongsikan, tapi kita buat balik berdasarkan gaya kita lah. Gaya kita lah. Jadi tu kita dapat keberanian lah. So kita boleh maksudnya dari segi kualiti ilmu tu dah ada lah sebab orang kita dapat daripada orang yang sepatutnya ada proven lah. Proven. Jadi kita sampaikan. Jadi masa tu kita seronok. Kita rasa macam share tips seronok, dapat income. Sambil-sambil kita review, masa tu seronok pula bagi tips. Share. Okey, tapi saya nak tanya, masa zaman video voice over tu, Siddiq bermula dengan tengok view ke tak? Maksudnya ya, orang yang baru mula ni, dia yang kata view tinggi tu baru shock sikit. Sebelum fikir pasal duit. Betul. Faham? So macam mana Siddiq alami situasi tu? Benda tu masa tu jujur cakap lah, income masa tu nak fikir macam tak nak fikir sangat. Lebih kepada nak tarik orang follow kita. Lepas tu nak dapatkan orang kata orang banyak engage dengan kita lah, banyak pergi ke profile kita. Okey, tapi adakah itu perkara yang betul ke tak betul? Betul je, boleh je. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh je. Kalau kita nak share kan, tak ada masalah. Sebabnya kita pun ada buat baik kuning juga. Sebabnya pada masa yang sama, macam saya cakap tadi, kita kena latih diri kita dulu. Kena latih. So maksudnya tak ada masalah pun kalau kita fokus pada view. Kalau kita fokus pada view, sebagian latihan kita juga untuk masa akan datang. Untuk bercakap kan. Betul, kita dapat menambah baik.
So cakap, kita tak rugi daripada masa kita memberi tips dan kita tak rugi kita belajar cakap depan kamera. Tak rugi, saya cakap betul. Kita invest untuk masa depan kita, personal kita bawa diri kita. Sebabnya kalau zaman sekarang ni, kalau kita buat video TikTok, orang akan kata view tak penting. Sebab dia kata kau buat duit. Tapi dia proses pada setiap orang tu juga. Betul. Saya jujur cakap Ustaz, ada yang affiliate baru join sebulan boleh income hebat. Macam orang yang dah setahun punya buat affiliate. Kadang macam tu, ada rezeki macam tu. Macam Siddiq jujur cakap, Siddiq dah ada graf dia naik macam ni. Lambat. Dia lambat. Kita sabar je. Baru sampai satu tempoh rasa dah kat setahun kot baru okey. Ada orang yang terus naik macam tu, terus ke atas. Terpulang kepada individu, rezeki Allah bagi macam mana. Saya cakap terus macam tu. Ada cepat. Tapi maksudnya kalau apakah nasihat Siddiq untuk orang yang baru nak masuk ni, masih belum dapat view, tak dapat duit pun tak dapat? Saya faham benda tu. Saya dah lalui dah. So macam mana tu? Maksudnya kita kena macam mana? Dia macam ni. Okey, kalau kita rasa tu, kita panggil start lah. Start lah. Rasa macam view tak ada, income pun tak ada, produk pun tak ada nak review. Okey, macam ni. Teruskan je. Terus buat. Teruskan. Jangan percaya pada usaha kita. Itu je. Siddiq buat benda Siddiq cakap ni sebab Siddiq buat dulu. Kita percaya je dengan usaha kita. Lepas tu jangan kita percaya sahaja. Cari ilmu. Belajar cara editing. Kena ubah cara kita. Effort tadi, effort penting. Betul, effort tu. Yang penting kita jangan buat benda tu ala kadar. Percayalah cakap Siddiq, insya-Allah. Siddiq cakap ni berdasarkan cakap sendiri. Apa yang kita dah alami sendiri. Bukannya kita cakap pun, memanglah orang cakap kau dah berjaya boleh lah. Senang lah. Orang cakap senang lah. Tapi tu yang Siddiq lalui dulu macam tu. Berapa tahun kiranya untuk naik kat TikTok? Lama lah, setahun lah. Setahun Kalau betul-betul dah rekod sekarang dah 58k follower, 2 tahun lah. Sekarang dah 58k. Dalam tempoh? 2 tahun dah. 2 tahun? 2 tahun dah lama lah. Lama Lama orang buat kejap pelan-pelan lah. Tapi kalau 58 ni kira orang dah anggap kita authority ke tak? Tak pasti, tapi kalau authority biasanya yang blue tick lah. Yang blue tick tu bukan bayar ke yang dia bagi? Memang TikTok bagi. Memang TikTok bagi. Bash tu TikTok bagi. Tahu ke berapa follower dapat? Dia kena ada macam orang yang verify kita. Macam ada orang yang boleh. Dia memang dah level lah lain. Tapi kalau macam 58 tu, orang kata trusted dengan seller tu dah dapat dah. Maksudnya seller tahu kita punya income. Lepas tu seller tahu kita punya performance, cara kita buat video, cara kita live. Kat situ dah cukup untuk kita. Kadang tak payah sampai 58 Ustaz. Jujur cakap, follower 5,000, 1,000 pun ramai je yang berjaya. Okey, kejap. Okey, saya bagi soalan special tu. Boleh tak ceritakan pengalaman nak dapat 1,000 follower yang pertama? Sebab apa? Malu lah nak cerita. Sebab apa saya tanya soalan tu? Saya sedang lalui Dia macam ni betul lah. Orang semua nak kejar 1,000. Betul saya cakap. 1,000 tu lepas tu baru boleh tak beg kuning lah. Boleh live. Ya betul lah. Itu penting. Zaman tu ada yang orang kata apa? 5 rukun apa? Tak tahu. Yang follow back sekarang pun ada orang buat lagi. Ramai je buat macam tu. So tu benda tu boleh ke tak boleh ke macam mana? Sebenarnya jujur saya cakap benda tu dia tak bagus. Hurafat dalam agama kita hurafat. Itu orang 5 rukun marah. Dia macam ni dia bagus, memang naik, follower kita naik, engagement kita memang tinggi. Sebabnya kita dengan kita je. Orang yang mengamalkan follow back je. Sebab kita je. Kita je jumpa. Dengan orang lain dia tak pergi tau. Video kita tak pergi, dia kan jumpa orang tu je. Skala besar tu je. So kalau skala dia besar lah. Kalau kecil lah. Tapi takat tu je lah kita boleh pergi. Yang komen pun orang-orang tu juga. Kawan follow back kita lah. Support yang kawan support kawan lah macam Ustaz cakap. Jadinya saya sarankan bagusnya biar mula tu perlahan dengan cara kita banner branding kita, cara kita bawa diri kita, create identity kita dalam TikTok. Bina kita punya nama sendiri. Organik. Biar dia pergi secara organik. Organik. Biar organik. Maksudnya orang suka cara kita, the way kita present, cara kita bawa diri kita kat TikTok tu macam mana. Kadang ada orang suka cara kita cakap. Kadang ada orang suka kita punya fizikal. Kita tak tahu. Juga. Ada Ustaz. Ada yang orang comel-comel badan, orang suka follow dia. Cara dia cakap. Itu pula rezeki. Kadang kita tak tahu. Tapi saya nak cakap macam ni senang kata macam TikTok ni ada satu platform yang saya rasa macam bagus untuk kita tonjolkan diri kita. Cara orang kata sebabnya melalui short video lah.
Zaman sekarang kan zaman kita tengok video-video pendek-pendek. Kat situ lah kita boleh tunjukkan diri kita. Orang kata cara kita nak macam nak review lah. Kalau affiliate nak review produk lah. Kalau macam ada orang nak buat branding, nak keluarkan nama dia kan, nak orang tengok dia melalui apa? Mungkin dia ada kepakaran dia buat kek. Boleh tunjukkan cara dia buat kek kan. Kepakaran dia ada yang mengajar, nak ajar orang kata ajar English. Saya ada kawan English dulu. Dia buat dia mengajar. Dia sharing. Dia mungkin ada buat kelas kat luar tapi saya tak pasti, tapi dia buat sharing dalam konten kita konten dia. Menarik Ustaz. Okey, dia boleh buat orang kata satu yang orang kata berinformasi ilmiah. Info ilmiah untuk orang lain. Okey. Okey, tak ada masalah, dia boleh convert kepada sale juga, boleh buat tuition. Why not kan? Ada kelas online sekarang, Google Meet ke? Tapi dulu si Fusid lama tak nak dapat 0 ke 1000 follow? Lama Ustaz. Kalau tapi zaman follow back tu cepat lah. Zaman follow back tu cepat lah sebab kita rajin macam tu. 5 rukun tu lah. 5 rukun tu rajin. Kita buat lah, dapat lah 1000 tu kejap je. Kejap je. Lepas tu nak pergi organik, lepas tu nak naik dia nak organik tu jadi slow. Dia jadi macam susah nak pergi kat orang lain sebab yang follow kita ni geng-geng ni je. Geng-geng tu je. Jadinya kita So macam mana boleh sedar perkara tu? Bila kita upload content yang macam bukan berkaitan follow back tu, macam slow view-nya. Okay. Contoh kita buat video macam jalan-jalan kan. Video tu tak ada orang tengok. Oh ya. Yang follow back ni laju. Yang video kenal-kenal ni laju. Yelah, tapi takkanlah semua video kita buat follow back. Betul kan? Lah, letih lah. Letih sampai lah. bila? Sampai bila kan? Jadinya follower kita pun situ je lah. Okay. So bila dah tahu macam tu, ubah lah. Kita ubah. Sebab tu kita baru faham. Sebenarnya kita kena buat branding lah. Senang kata branding. TikTok ni branding. Kalau melalui cerita Sufina, teacher Fatina Wila, brandingkan diri kita lah. So sebab itulah saya bawa nama sendiri dekat semua platform. Senang kata sebelum TikTok memang saya dah brandingkan dah Ustaz. Saya dah brandingkan nama sendiri ni. Kat IG, Facebook semua sama. Sama Sidik Harry. Twitter dulu zaman Twitter semua Sidik Harry. Okay, jadi maksudnya kalau Sidik Harry brandingkan sebagai apa? Maksudnya kalau Sidik Harry orang tahu pasal apa? Kalau dulu niat dia macam ni. Zaman-zaman berniaga, ada terfikir satu hari nanti kalau aku tak jual kasut, aku nak jual apa? Nama kedai kita dah ada ni masa tu. Zaman tu saya tak nama SH Sneakers. Sidik Harry Sneakers lah, SH Sneakers. One day besok, takkan kita nak buat nama sneakers lagi. Kalau tukar jual goreng pisang, takkan nak jual sneakers belakang. Jadinya kita terfikir nama Sidik Harry. Okay. Sidik Harry ni saya nak terkenal. Jual barang apa pun nama kita buat nama kita, nama orang selalu orang biasa dengar. Orang kata nampak dia sentiasa nampak kita kat semua media sosial, jual apa pun orang support kita. Macam tu. Maksudnya berniaga lah. Berniaga saja. Berniaga lah. Dia kata, Sidik Harry ada kat TikTok. Dia support dia beg kuning lah. Beli. Sidik Harry ada buka kedai makan. Support Sidik Harry lah. Dia datang kedai makan. So, apa-apa saja pun dah tak risau lah. Jangan risau. Sidik Harry ada nama dia. Macam tu. Okay. Nama sendirilah. Dia tak boleh turun lah. Kalau anak besok nak buat nama berniaga kita, Sidik Harry, tak boleh lah. Tak boleh lah. So, nama branding sendiri sajalah. Bukan nama macam kedai lah. Bukan macam nama kedai. Lebih kepada nama kita tu orang kenal. Tak kisah dia jual apa. Macam Siti Nurhaliza lah senang kata. Siapa je tak suka Siti Nurhaliza, betul tak? Sebab apa? Satu, memang nama Siti Nurhaliza tu memang dah lama lah. Artis nombor 1 Malaysia lagi. Orang follow pun mesti sebab nama dia juga. Kalau orang nama Siti Kos ke, siapa nak follow kan? Tak ada kan contoh. So nama dia terkenal dengan dia punya keunikan lah. Mungkin dia ada dia punya ada satu identiti dia orang suka. Macam tu lah. Okay. Right. Sit minum dulu. Buka Google dulu. Okay. Saya tengok ni jap. Berapa lama dah sembang ni? Okay, baru 5 minit Sit. Lagi baru 50 minit. Target berapa lama? Target berapa lama? Sejam ke 2 jam ke? 2 jam Ustaz. Taklah. Takut saya 2 jam. Boleh makan ni? Memang ni sebenarnya tadi kalau tak ingatkan macam kalau orang santai sangat nak makan jajan. Boleh je. Tu lah saya ambil sambil makan popcorn. Tu saya cakap maksudnya macam tu lah. Ini Sit jual? Ada jual? Tak ada. Ni jiran sebelah bagi. Daim. Okey, tapi kebanyakannya Sit ni tengah jalan ke? Ni masuk ke tak? Masuk. Okay. Maksudnya kebanyakannya Sit jual apa kat TikTok? Saya kalau saya macam ni, kita cakap pasal niche niche. Pasal tahu niche niche golongan yang kita nak target lah. Niche. Saya target mak-mak. Mak-mak jadi produknya barangan dalam rumah lah. Macam mop, selimut. Kenapa pilih niche tu? Sebabnya satu, saya kat rumah. Kan saya cakap saya kat rumah, saya pakai mop. Lepas tu saya contohnya ada barangan-barangan lain lah. Contohnya macam pinggan-pinggan. Saya pakai kat rumah pinggan.
Jadinya saya target mak-mak, saya pakai, saya review terus. Okey. Berbalik kepada persoalan yang tadi tu, maksudnya kita nak jual barang kita guna dululah. Betul. Supaya review tu kita tahu benda-benda tadi. Ya, betul. Kalau kita tak guna, kita susah juga. Betul. Takkanlah saya nak jual barang nampak kereta contoh kan. Bukan bidang kita, contoh. Takkan kita nak cakap kat kakak yang tak repair kereta nak pakai barang repair kereta contoh kan. Spanner kan. Boleh tapi dia struggle lah. Tak ada masalah. Sekarang macam saya kan target. Kita jual sekarang kalau Ustaz tengok ada pump angin yang digital tu. Yang pakai power bank tu. Power bank. Power bank campur pun ada. Saya jual tu memang dapat barang lelaki. Tapi kalau nak bagi dekat akak, mak-mak pakai senang je Ustaz. Cucuk kat situ nak isi angin kereta, tekan isi angin dah. Macam pergi pam dekat pam minyak lah. Mudahkan dia lah. Kita mudahkan. So, kat situ kita nampak, mak-mak tak payah susah-susah dah. Maksudnya dia tak perlu kepakaran seorang lelaki kan. Tak perlu. Sebab tu kita target mak-mak ni. Dan kalau mak-mak ni, dia memang berduit lah kan. Dia bukan senang berduit, dia bukan berduit, dia senang membeli. Senang membeli. Dan kalau tak ada duit, dia minta suami dia. Dan lebih dekat kepada dia lah, penggunaan tu. Mesti suami dia akan belikan, mudahkan kerja isteri. Okey, masa mula-mula Siddiq menjual kat TikTok, memang terus niche mak tu ke? Kalau awal-awal dulu, lebih kepada orang kata random produk. Tapi bila kita belajar, macam saya cakap lah, kan saya belajar sikit-sikit. Bila kita nampak benda tu macam perlu penambah baik, kita kawal niche kita. Jadi kita pergilah satu saluran mak-mak punya barangan. Okey. Macam tu. Kalau kita campur-campur niche boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lama je campur Ustaz. Lama je yang campur sebenarnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi Sid pilih untuk mak-mak ah. Kalau macam saya, mak-mak pun besar dah cabangnya. Banyak je. Daripada barang rumah, electrical pun banyak. Tu dah banyak sangat lah. Dah banyak dah. Cukup lah. Jadi saya sekarang kalau dalam TikTok Malaysia ni, saya dalam kategori mix. Mix kategori. Ada orang fashion. Ada orang macam badminton dah ni mix. Double. Itu kami double lah. Yang ni mix yang campur lah, barang campur. Senang kata. Tapi dalam mix saya kecilkan mak-mak. Ada dalam mix barang lelaki banyak je. Okay. So mix ni perempuan lah. Kepada orang kata perempuan mak-mak umur 25, 35 macam tu. Ya. Senang kata. Saya tak tahu ni kalau boleh sahkan lah. Kebanyakannya yang tengok konten kita sendiri adalah umur yang lebih kurang kita lah. Betul? Saya jujur cakap, umur saya. Kan? Betul? Anak 2, anak 3. Betul? Umur saya. Ada. Level-level opah pun ada join live saya. Beli beg kuning. Ada. Mak-mak nak bagi barang kan, bagi kat cucu macam selimut kan. Saya suruh live selimut, ada yang bagi kat anak, bagi dekat cucu. Jadi contoh sekarang dekat TikTok dah berapa banyak barang yang jual? Banyak juga Ustaz. Banyak Ustaz. 100 ada? Lebih lah. Ya? Banyak. Maksudnya 100 tu adalah 100 kedai lah? Satu kedai berbeza. Ada je yang satu kedai 10 barang dia supply kat kita. Ada 10 kedai kita ambil daripada dia. Macam tu lah Ustaz. Okay, contoh kalau affiliate yang paling tinggi dia punya commission ke? Dia panggil commission ke apa? Commission lah. Commission lah. Untuk setiap produk dia. Commission yang paling tinggi apa? Barang apa? Biasanya barang electrical lah Ustaz. Barang elektrik. Barang yang 100 lebih tu dah start tinggi lah. Dia senang kata macam ni. Kalau commission kita cerita pasal commission. Commission kat TikTok ni, contohnya satu produk ni, senang kata 10% lah. Standard 10%. Kalau macam RM100 satu kipas, satu barang, kita dapat 10% daripada jumlah tu. RM10 lah. Betul lah. Kalau RM10 RM1 tinggi lah. Tinggi lah tu. Biasanya 10% tinggi. 20% tinggi. Ada je 30% pun ada. Ada. Bergantung produk lah tengok. Ada. Maksudnya kalau susah jual tu mungkin ada bagi biasanya tinggi lah. Biasanya barang-barang electrical tinggi. Kalau macam produk yang daily ni, macam produk household ni, standard lah harganya. Dia bukan harga, dia punya commission. Okay, tapi yelah, dia cabarannya beza-beza lah. Betul. Kalau barang tu tinggi, commission tinggi, nak jual pun susah juga. Susah juga. Walaupun barang tu kecil, murah, komisen rendah, tapi ramai orang boleh beli. Betul. Kan? Target dia macam tu. Dia volume. Volume. Saya macam ni Ustaz. Bila ada platform TikTok ni, satunya memang Shopee ada. Memang tak dinafikan Shopee orang kata peneraju apa kita panggil. Yang untuk shopping online ni.
yang macam senang, satu Shopee, satu platform, semua ada. Dia apa, e-commerce orang panggil kan? E-commerce lah, e-commerce. Dulu kan website kan, beli website, landing page, landing page. Bila TikTok ni saya tengok dia satu benda yang menarik sebabnya kita promote dalam bentuk video, lepas tu ada boleh terus beli terus kat situ. Kan menarik tu kat situ. Sebab tu saya suka sangat bila TikTok ni boleh buat macam tu. Kalau sebelum ni? Sebenarnya tak ada. Dulu kan tak, kalau kat Shopee, mana ada benda macam tu. Dia gambar je. Gambar orang beli kat kedai, masuk kedai lah. Video bergantung. Kalau perasan, kalau kita contoh cari cawan, kalau ada video adalah, kalau tak ada lah. Just kepada gambar size yang ada measurement, ukuran macam tu je lah description. Maksudnya kalau video tu lebih real lah. Betul, lebih real. Kita boleh terus cakap description, orang boleh terus nampak cara penggunaan tu penting. Okey. Cara penggunaan tu penting. Orang nak tahu yang tu. Ya, betul. So lebih kita macam senang kata lebih dekat dengan pembeli. Macam kita jumpa promoter lah, kita pergi masuk mall kan, masuk kedai electrical kan, nak cari mesin basuh kan, macam mana nak review kat kita kan, cara dia cakap tu macam tu lah. Okey, pusing kan ni nanti dia punya motor dia, speed dia berapa. Okey, bila kita sembang macam ni, rupanya bila kita berniaga dekat online, TikTok ni, online ke? Online. Maksudnya macam-macam skill kita nak belajar tau. Banyak Ustaz. Kan? Dia sekali jalan. Edit video, videographer. Takkan nak suruh orang edit, kita cakap kan. Jadi promoter tadi tu. Promoter, nak kena produk lagi. Menulis caption. Wish, pelbagai. Macam-macam kemahiran dia. Dia multitasking. Jadinya bila orang cakap saya baru faham lah bila orang cakap content creator. Dulu saya macam apa benda lah content creator ni? Kerja apa lah kan? Sekarang dia dah jadi satu job scope. Kan? Maksudnya kalau anak-anak kata kita nak jadi content creator, kita jangan, kau tak payah dengan ada. Janganlah, kita support. Jangan. Kita support. Sebenarnya daripada jadi content creator tu pun sebenarnya kita lebih banyak belajar, betul? Betul. Sebenarnya belajar, proses belajar. Proses belajar, betul. Content creator tu belajar, bukan jadi content creator terus follower tinggi. Boleh review, boleh cakap, boleh ada follower tinggi tak boleh. Semua orang naik sikit-sikit. Tak ada orang jadi content creator yang melainkan dia dah memang artis ke, mungkin daripada platform lain ke, orang dah terkenal dia, kita tak tahulah. Tapi masa nak jadi artis tu pun dia belajar juga. Dia banyak belajar juga. Cuma platform je berbeza. Mungkin ada satu platform yang shortcut. Dia ada shortcut dia macam cuma tu. Sekarang ni dia lebih adil. Betul. Kepada orang biasa sebab boleh menonjol. Boleh menonjol. Sebab tu lah kita cakap sekarang merata, orang kata macam cendawan tumbuh lah content creator. Tapi saya jujur cakap, saya malu nak cakap diri saya sebagai content creator. Sebab kita, orang lain lebih hebat. Orang lain lebih pandai bercakap, orang lain lebih pandai, lebih arif, income dia lebih hebat lagi. So bila orang cakap, Siddiq kawan-kawan jumpa kan, sekarang jadi content creator, kita malu. Jujur saya cakap Ustaz, malu. Saya jujur cakap, saya buat ni kerja je. Saya kalau lah bukan kerana kerja, bukanlah, tak ada sanggup nak cakap tak ada suka-suka Ustaz, nak suka-suka buat video tak ada. Semua kerja. Semua macam buat niat kerja je. Tak ada untuk tak tentu pasal. So kita buat benda, bila kita fikir kerja, kita tak melalut lah. So kita tak ke laut sangat lah cara kita menyampaikan ilmu konten tu lah. Konten tu tak melalut. Jadi kita faham lah konteks kita sebagai seorang creator, content creator tu. Saya cakap content creator ni kat dia sendiri je lah. Bukannya kalau dengan kawan-kawan kan tak ada kan. Malu je kat itu. So kita sampaikan benda yang bermanfaat. So kita punya idola dalam apa kata dunia creator ni, Khairul Amin lah KA. KA ni banyak bagi orang kata inspirasi. Betul. Orang kata role model lah. Bagus lah jadikan dia ni. So kita dan bagus lah. Dan kita nak ramaikan orang yang macam KA ni. Macam beliau ni lah. Bagus ada orang macam KA ni. So kalau ada orang macam ni boleh guide. Jadi kita rasa kalau anak-anak muda lain pun, macam saya pun dah umur 30-an, kalau ada yang baru-baru kan, ceburilah. Menarik. Ini satu benda yang menarik. Jangan tinggalkan pelajaran. Zaman-zaman orang cakap tak perlu SPM, jangan. Cari ilmu. Cari ilmu. Bukannya, macam saya pun bukannya lepas SPM buat konten ni, belajar juga sampai diploma kan. Ada rezeki sampai diploma, belajar sampai diploma macam ni. Cumanya zaman-zaman dah orang kata dah berniaga tu, tinggalkanlah apa orang kata pekerjaan yang kita minat sebenarnya daripada kecil tu, nak jadi engineer tu konon-kononnya, tapi nak bagi kepada ceburi perniagaan, tiba-tiba jadi ke dalam bahagian creator pula ni, content creator pula orang kata kan. Tapi saya rasa yang ibu bapa tak nampak ialah kalau
anak-anak tu, katakanlah walaupun dia tak semestinya akan jadi content creator yang berjaya, Betul. tapi pada masa yang sama dia boleh melatih diri dia tu menjadi orang yang boleh buat macam-macam perkara. Sebab kalau kita pergi pejabat ke, pergi kerja dekat syarikat dia perlu orang yang buat macam-macam kerja. Betul. Bukannya orang satu kerja, orang tak nak ambil orang kerja. Sekarang ni dah bukan tu. Dia kena pelbagai lah kita. Kalau pandai buat video je, memang tak laku lah tu. Tak laku lah. Dia kena pelbagai. Yang ni berapa kena alert lah. Tengok. Alert. Kalau ada anak, support je. Orang kata peluang rezeki tak tahu. Kadang macam saya pun tak nampak pun benda ni dulu. Okey, 5 tahun lepas, 6 tahun lepas tak nampak pun saya berdiri kat sini macam ni. Tak nampak pun ada akaun TikTok pun tak terfikir ada akaun TikTok. Tahun 2020 tak terfikir pun nak ada masa nak tu. ada kan? Nak ada TikTok ni, tak tahu pun masa tu. Tak pandai pun. Jadi tak sangka pula TikTok ni sekarang jadi tempat sumber pendapatan. Sumber pendapatan, bukan sampingan. Bukan sampingan, sumber pendapatan. Utama. Utama. Alhamdulillah. Orang kata rezeki kat situ. Okey, Cik Fuzi. Sepanjang buat konten ni, berniaga dekat TikTok, apa pengalaman yang paling buruk Siddiq pernah alami? Kalau pengalaman paling buruk, banyak jugalah sebenarnya. Satunya, awal-awal dulu, awal-awal zaman-zaman kemunculan TikTok Shop ni, dia ada zaman-zaman scam dulu. Dia zaman scam ni macam mana kita dah promote barang ni tau. Contoh seluar, zaman tu ada viral pasal seluar. Seluar dia cantik macam seluar kita ni, seluar jeans. Yang LG ni. LG ni. Bukan itu. Di zaman seluar yang brand-brand biasa, memang cantik kain jeans. Tapi yang sampai seluar apa? Boxer. Bayangkan Ustaz, kita yang orang dah promote ni, tiba-tiba seller buat macam tu kat kita. Siapa yang kena nanya? Kita lah. Kita yang promote. Kita promote. Masa tu orang band kita lah. Kena hentam lah. Kena hentam lah. Dekat komen dengan apa semua, apa barang lain ni semua kan. Lepas tu? Promote lah betul-betul semua kan. Lepas tu? Jadinya kita takkanlah nak backup seller pula kan. Kita dah masa promote okey je. Masa kita beli okey je. Tapi bila jadi macam tu, kita yang banyak dipersalahkan. Lepas tu apa yang Siddiq buat lepas tu kena macam tu? Masa tu kita dah tak review lah kedai tu. Kedai tu pun dah kena ban dengan TikTok. Zaman tu ban-ban lah slow. Tunggu orang report lambat. Jadinya orang dah terbeli, dah terlepas, kesian lah. Nanya kat orang tu lah. Orang lah. Tapi maksudnya tak boleh buat apa-apa lah. Tak boleh buat apa lah. Zaman tu tak ada refund lagi rasanya. Sekarang baru dah ada. Tapi seronok lah. Saya ni antara yang dapat rasa mula-mula TikTok Shop tu wujud, beg kuning tu. Tahun 2022 bulan 7. Zaman-zaman tu. Zaman tengah orang tengah review-review masa tu kan. Ya, ada orang yang macam lambat sikit kan. Dia nak try dulu. Saya jujur cakap lah, orang baru start semua hebat lagi daripada saya Ustaz. Cara dia cakap, review dia, income dia lagi hebat. Saya dah 2 tahun pun nampak macam ni kan. Barulah orang kata boleh pandai cakap, boleh lah dapat follower banyak macam ni. Orang lain ada 6 bulan kurang 6 bulan pun ada. Kan? Lagi cepat. Tapi maksudnya skill-skill yang Siddiq dah ada ni, dia lah maksudnya lepas ni kalau Siddiq perlu bercakap depan orang, dia perlu cakap depan anak-anak dia perlu cakap depan adik-beradik dia. Betul. Dah boleh dah. Boleh. Adalah orang kata dah dipolish lah. Ada keberanian, ada keberanian. Ya, betul. Yalah maksudnya kalau ada kenduri kan, mesti bagi ucapan sikit. Betul. Kat situ dah boleh lah. Tapi jujur cakap Ustaz, saya masih belajar susun bahasa sekarang. Susun cara bercakap. Kenapa? Ada orang komen lah? Bukan orang komen. Kita rasa macam kita cakap bahasa Melayu, tapi sebenarnya bahasa Melayu kita tu bukan yang tata bahasa betul lah. Maksudnya kita kan sebagai orang di hadapan. So maksudnya tiru Karameng lah ni? Bukanlah tiru. Maksudnya kita belajar bahasa balik lah. Cara penggunaan yang betul. Contoh perkataan tak betul tu apa? Contohnya macam saya dah guna produk ni. Apa tu? Tapi guna ni sepatutnya tak boleh pakai dekat pakaian kan. Kalau pakai, mana boleh kita cakap saya dah pakai baju ni, dah guna baju ni. Kan kena cakap pakaian. So kena tepat lah apa pakaian tu apa, kata kerja kan. Dia kena betulkan benda macam tu lah. Saya dah pakai cawan ni. Tapi sepatutnya bukan kena dah guna ke? Saya dah guna cawan ni, betul tak? Okey, berkataan macam tu lah. Pakai kan pakaian kan, tak silap saya. Macam tu. Benda tu saya tengah belajar bahasa tu. Saya jujur cakap saya tengah belajar benda tu. Susun bahasa tu. Cakap benda apa penggunaan bahasa Melayu yang betul. Kenapa nak kena apa? Pada saya benda tu akan jadi satu ilmu juga kat orang lain. Saya rasa benda tu penting. Kita orang yang bahasa Melayu, kita bahasa kita. Tapi kita tak betul cakap bahasa Melayu. Macam mana? Satu, yang keduanya yang tengok betul.
TikTok ni siapa? Anak kita hari-hari tau. Zam. So kalau bahasa Melayu kita ke laut, kena betulkan lah. Kena betulkan. Betul. Ada jujur cakap, saya cakap Ustaz jujur, ada orang cakap komen, dia cakap macam tu. Lagi saya semangat, dia cakap saya suka cara abang review lah, dia kata. Kalau orang lain kan cakap so lah, dan lah, campur-campur Inggeris lah. Dia kata saya kurang. Saya terkejut. Mantap lah. Saya terkejut. Orang cakap ada orang tak suka macam tu kan. Ada campur-campur Inggeris Malay kan. Saya tak tahu. So dia komen macam tu. So jadi kita so maksudnya si Fusid bukan dapat komen negatif, dapat komen positif. So nak tambah baik lagi. Tambah baik lah. Jadi kita rasa macam saya sejujurnya bukan jenis orang yang pandai English. Ada je cakap campur-campur. Personally kan cakap saya sejujurnya orang kata then after that now. Tapi sebenarnya kita kena kekalkan lah. Jadi English ni bukan satu benda yang salah. Jadinya kalau kita boleh berbahasa Melayu dengan betul, kita buatlah. Kita buat lagi bagus. Betul lagi. Maksudnya bagus. Kita boleh berbangga dengan bahasa kita. Macam kita sebagai review orang Melayu, cakap bahasa Melayu, tak ada masalah. Nak campur English, why not? Lagi bagus. Tapi kalau review bahasa Melayu apa? Review apa? Apa dalam bahasa Melayu? Sebagai apa review? Jadi blank kan? Nampak review. Review kita panggil apa? Dah biasa panggil review. Kalau review apa? Saya nak promote. Promote pun bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris. Promosi. Kan? Promosi tawaran Promosi offer. Nampak lupa. Review. Sebenarnya ada bahasa kita. Review apa? Cuba apa review? Kita kadang benda-benda macam tu kita tak tahu kan. Selalu kita cakap review. Kalau bahasa Melayu apa? Review in Malay. Ulasan. Ulasan. Buat ulasan. Memang ulasan video. Aku nak buat ulasan cawan ni. Okey je, tak ada terus sangat sebenarnya. Ulasan. Aku nak buat ulasan coklat ni. Boleh kan? Ulasan. Nak buat ulasan kena rasa dulu. Kan? Orang kata nak cuba test. Boleh ya. Kadang benda macam tu lah. Tapi tak adalah kita macam kita rasa kita macam kita perlu sangat ketengahkan benda-benda yang English ataupun terlalu tekankan bahasa Melayu sangat, tak. Benda ni tengok kepada keselesaan, kesesuaian keadaan. Dia tak kisah pun sebenarnya. Just hari ni just cakap personally untuk cari ilmu diri sendiri je. Bukannya apa-apalah ataupun apa orang kata untuk orang lain follow ke, tak. Maksudnya just sendiri saja. Just sendiri, betulkan bahasa Melayu balik sendiri. Cakap benda yang tepat je. Ataupun yang berkesesuaian dengan ikut keadaan macam tu. Macam tu je lah. Tapi sebenarnya dia yang eloknya tu, yang penting adalah kita nak ajar anak kita juga bahasa. Betul. Saya sebabnya anak-anak kita tengok TikTok kita. Jadi kita contoh teladan lah. Saya yang paling kelakar apa? Bila saya buat konten kat TikTok kan. Dia nampak video saya, dia cepat scroll. Malu ke apa dia? Masa tu saya perasan saya dekat sebelah dia. Okey, faham. Saya perasan, lepas tu kenapa tak nak tengok? dia nampak kita, dia terus laju. Aduh, kelakar betul masa tu. Kenapa? Tak tahulah. Ya, kita ceramah. Kita ceramah kan. So budak-budak nak dengar apa? Mungkin dia rasa macam dia bukannya lawak. Bukannya untuk dia punya apa orang kata? Bukannya usia passion dia. Passion dia. Bukannya hiburan, bukannya buat lawak ke apa. So cepat. Lepas tu saya suruh dia tengok sampai habis. Tak kena lah dengan dia. Faham Ustaz. Yalah, betul lah. Okay, kita nak landing ni. Jadi banyak yang kita orang boleh belajar daripada si Fusid, pengalaman berniaga di online. Dan okey, macam mana pula Siddiq menyeimbangkan. Ini penting sebab saya nampak Sid ni adalah orang yang kuat agama juga, Sid. So macam mana boleh dapat kesedaran awal tu? Maksudnya di samping kita mengejar dunia ni, Sid tak lupa nak kejar akhirat. Maksudnya orang selalu kejar akhirat ni dia kat ujung usia dia tau. Betul. Dan saya nak kempen orang supaya dia sedar akhirat tu di usia muda macam Sid ni lah. Jadi macam mana Sid boleh sedar awal ni? Okey, senang kata macam ni. Kalau kita pandai, kalau kita rasa bersyukur tu tinggi kat dalam kita pandai rasa bersyukur tu, kita akan rasa cukup dengan benda tu. Okey, kita elaborate kenapa saya cakap macam tu. Bila kita rasa bersyukur ni, kadang
Bila kita ada satu pendapatan yang kita rasa macam agak rendah bagi orang lain, tapi cukup kat kita. Sebab apa? Kita rasa syukur tu. Jadinya, kita akan lebih ingat benda yang akhirat tu. Bila kita ingat akhirat ni, kita tahu cari duit ni memang takkan habis. Cuma takkan cukup. Bila kita sampai rasa kan, besok aku nak gaji 3,000 lah, insyaAllah cukup lah, rasa selesa. Tapi bila kita sampai 3,000, tak cukup. Mungkin kita cari gaji 5,000 lah. Bila sampai gaji 5,000, dah sampai. Tak cukup. Tak cukup lagi. Sehinggalah sampai suatu tahap pun, 10,000 pun masih rasa tak cukup. Asalnya, pucuk pangkalnya bila kita rasa bersyukur tu, kita rasa cukup, kita akan rasa, orang kata, tenang. Kita rasa tenang. Jadinya, asal orang kata pucuk pangkal dia, rasa bersyukur tu, bila kita rasa, orang kata, apa yang kita ada sekarang ni cukup, anak kita ada, isteri kita ada kereta satu, cukup, rumah kita ada, cukup dah. Dah lah, cukup lah. Kalau Allah nak bagi lebih tu rezeki lah. Jangan pula bila kita ada lebih, kita tambah. Komitmen lah senang kata sekarang kan, zaman sekarang, zaman komitmen, tambah pula. Upgrade ke kereta ke, beli benda-benda yang bukan keperluan lah. Zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman kena save, mana yang kita boleh jimat, kita jimat. Lepas tu, jangan lupalah, banyakkan pengisian jugalah. Banyak pengisian. Saya ni, apa orang kata, tak adalah orang yang rajin ke kuliah, mencari apa orang kata, ilmu rohani tapi bila kita ada orang pesan, kita ada guru, kita ada ustaz yang kita pernah diajar, kita pernah dibimbing, bila kita duduk kat satu tahap yang kita rasa level kita pernah duduk daripada level rendah sampai level tinggi, kita tahu level kita dekat masa zaman kita tu duduk pun ujian, bila kita berada di puncak pun sebenarnya ujian. Sebab tu saya cakap syukurlah. Tu cakap saya akan tanamkan dalam masyarakat saya cakap syukurlah, bersyukurlah. Jangan tamak tu je. Tapi macam mana kita nak latih rasa syukur? Kalau nak cakap rasa latih syukur ni, dia jangan tengok orang yang tengok orang yang mewah lah. Kita tengok orang yang susah daripada kita lah, lebih memandang yang rendah berbanding yang tinggi. Jadi bila kita tengok orang yang susah, ataupun kita pernah rasa kita berasa diri di bawah, syukurlah dengan apa kita ada. Sejujurnya cakap, diri kita ada sekarang ni, cukup fizikal kita macam ni pun dah sebenarnya, kalau kita nampak benda tu, bersyukur betul lah. Berbanding orang yang mungkin kekurangan daripada fizikalnya kan. Mungkin ada orang yang yang kurang lah, orang kata cacat lah senang kata, orang berkelainan upaya. Kita rasa cukup. Itu kita baru cakap orang kata daripada segi OKU lah, kurang keupayaan. Belum lagi orang tu OKU, belum lagi diuji dengan kesempitan. Mungkin kita ada sekarang ni rasanya wah cukup dah Ustaz. Dah banyak nikmat ni. Betul. Zaman-zaman orang kata dah nak di penghujung ni pun cukup lah orang kata. So kita banyak mengingatkan yang perkara yang akan datang lah. Banyak perkara yang orang kata selepas kematian kita lah. Banyak ingat mati lah orang kata lah. Tak selamanya kita macam ni. Tak selamanya kita sihat. Tak selamanya kita boleh cari duit macam ni. Satu masa dia akan ada zaman fasa kejatuhan, ataupun orang kata yelah, jatuh bukan segi wang je. Tak sihat pun ada duit banyak, boleh pakai ke? Tak boleh. Tak boleh. Jadi bila kita dah carilah dunia, seimbangkan dunia, seimbangkan akhirat. Tapi lebihkan kepada akhirat lah. Macam tu lah. Fikir macam tu je lah. Fikir macam tu je. Jadi kita boleh kawal. Boleh kawal Nafsu boleh kawal nafsu. Dia kena dikawal kan. Boleh dikawal. Macam tu lah Ustaz. Tapi saya rasa dia kena lah. Ya, nafsu ni dia kena dilatih, betul, dididik. betul. Dia bukannya hari ni kita rasa nak berubah, dia terus berubah tak terus. Boleh, betul lah. Tak boleh. Jadi itulah, saya bukanlah orang yang pakar yang boleh selayaknya lah nak cakap benda-benda macam ni. Tapi ini pesanan diri yang yang saya belajar, yang diingatkan oleh guru-guru, ustaz semualah. Macam itulah, dengan arwah nenek cakap macam tu. Jadi kita dalam pace kita lah. Tapi kalau saya nak cuba review CV buat ulasan pendapat Siddiq tu, biasanya orang yang mudah dapat sifat syukur ni adalah orang yang bekerja sendiri. Setuju tak? Lebih kepada setuju lah. Sebab dia faham. Kan? Dia faham. Sebab dia pernah jatuh, betul. Dia pernah bangun tu. Dan dia tahu kalau dia tak kerja, tak adalah gaji. Betul. Sebab tu lah saya cakap, mungkin
mungkinlah sunnah meniaga kot lah Ya, sebab tu nampak hikmah dia kat situ nampak lah. hikmah lah bukannya Allah jadikan Nabi tu meniaga bukan sebabnya nak nampak susah ke tak, tapi zuhud. Apa bukan zuhud, apa kita panggil? Tawaduk tawaduk tu. Okey, nampak tawaduk tu. Jadi nak belajar, nak belajar syukur tadi sebab ialah mungkin akan ada orang claim. Betul. Macam mana nak rasa syukur ni sebab kita lahir-lahir dah ada. Betul. Gaji pun sedar, belajar tinggi-tinggi kan. Kalau nak rasa boleh cuba belajar sendiri, dan saya rasa content creator adalah permulaan daripada untuk kita buat bisnes. Betul. Boleh? Kan? Boleh jadi. Maksudnya kita boleh tak jadi. Perlu bila bisnes modal besar. Betul. Kalau content creator ni modal handphone dengan mic. Boleh betul? Orang kata apa ada lah. Apa ada kat dalam kita? Jalan. Kita modal kita adalah diri kita. Betul. Latih bercakap, latih ulasan. Bukan senang lah. Bukan banyak benda nak dipolish lah. So dalam tempoh 2 tahun ni jujur cakap bukan benda pencapaian, pembelajaran. Mantap sih. 2 tahun ni bukan pencapaian, tapi pembelajaran. Ini boleh buat. Okay, insyaAllah kata-kata akhir untuk Sifu sikit. So kata-kata akhir, kalau yang bermula tu tiada istilah baru bermula. Yang dah lambat tiada istilah orang lama. Senang kata kita semua sama. Di mana ada usaha, di situ Allah akan bagi orang kata kejayaan. Manjadah wajadah siapa yang usaha Allah bagi. Jadinya jangan putus asa, teruskan buat usaha, teruskan mencari ilmu, teruskan berdoa, insya-Allah pasti ada jalan untuk kita. Nak belajar dengan Sifu Sid boleh ke? Saya jujur cakap, saya tak adalah kelas-kelas, tapi kalau orang kata PM tepi tu boleh lah nak tanya-tanya. Datang kan. Ini offer daripada Sifu Sid. Saya panggil Sifu sebab saya memang belajar daripada Sifu Sid lah. Ustaz Hakim dia panggil Sifu. Orang lain tak ada kan. Saya malu kan. Orang panggil Sifu kan. Okey, lupa nak beritahu. Apa pandangan Sifu Sid tentang TikTok saya? Kalau macam Ustaz Hakim, okey, saya suka penyampaian yang ada ilmiah lah, konten yang ada kata input untuk kita. Sebabnya saya suka cari, kalau macam saya suka cari benda yang ada input untuk kita. Jadi kalau macam Ustaz Hakim, teruskan dengan media sosial sekarang untuk sampaikan ilmu jadi secara santai orang zaman sekarang. Sekarang zaman melalui podcast, boleh, why not? Benda tu, daripada orang sekarang, ada orang tak ada masa ke kuliah. Jadi tak ada masa nak kata waktu-waktu yang kadang terhad, boleh dapat ilmu kat phone je. Duduk dalam kereta pun boleh dengar. Kan? Jadi macam Ustaz punya platform, orang kata podcast Dakkas ni, dakwah Dakkas ni jadi satu media platform yang sempoi, macam santai-santai, kita sambil kita dengar lagu, sambil tengok video, input ada. Jadinya tak adalah kosong. Zaman sekarang ni kita tak nak je cek ilmu, betul Ustaz? Nak. Tak semestinya kena datang kuliah dekat masjid. Kuliah. Kadang dekat radio pun ada selit-selit kan. Ada sekarang Zayan FM, IKIM. Tak ke input semua tu. Kita buka tak nak je. Jadinya kalau kita pandai cari, kita rasa orang kata perlukan, orang kata makanan rohani kita tak nak orang kata leka dengan apa kita ada sekarang. Itulah dia. Kita cari. Jadinya platform tu ada dah bagus. Platform tu dah banyak. Kita cari, kita manfaatkan platform media sosial. Lagi-lagi TikTok. Itulah nasihat daripada Sifu Sid. Terima kasih Sifu Sid. Ustaz. Datang bersembang, sanggup bersembang dalam Dakkas ni. Turik masa berapa jam ni, patutnya dah buat live ni. Tak ada. Malam. Live malam. InsyaAllah. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa untuk kongsikan tajuk yang sahabat semua nak saya ulas dan bincangkan dalam Dakkas. Dan kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Ustaz. Mantap. Tadi saya lupa nak buat timer. Lebih lah tu. Tadi lupa nak buat timer tadi. Senyap.